Cobaan suara 1, 2, 3. Okay, tes. Dengar tak suara saya sekarang ni? Cuba respon kejap. Saya pun tak tahu kenapa jadi macam ni. Sepatutnya okey je. Sekarang ni dengar tak suara? Tes. Cobaan. Check. Tes. Suara bergema. Kenapa Apa yang berlaku ini? Okey, kalau bergema tu tak kena lah tu. Jarang jadi macam ni. Sekejap kawan. Oh. Okey, sekejap Saya nak kena mic ni nak kena cucuk masuk balik. Dia tak detect kat komputer. Patutlah. Tes cobaan. Dah okey kot. Okey. Macam mana kali ni? Dah okey dah. Allahu Akbar. Rupanya saya punya mikrofon ni dia tak detect kat komputer, so dia kena cabut masuk balik. Sebab tu bunyi ayar tadi. So sekarang dah okey dah. Cuba respon sekejap di ruangan komen. Ni baru nak mula ni. Boleh. Macam air berbuih-buih. Masya Allah. Ikan berenang. Allahu. Macam-macam jenis kata Tuan Suhaimi kita. Okey dah. Dah okey dah nah. Jarang jadi macam ni tuan-puan. Tapi lah benda dah nak jadi ya. Tapi nasib baik boleh diselesaikan lah. Kalau tak selesai tadi maknanya kena batal lah gamaknya kita punya live pagi ni. Okey Ustaz, dapat dengar suara Datuk Siti. Terbaik. Alright, jom kita mulakan InsyaAllah sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul uqdatan min lisanina yafqahu aqwalana amma ba'd. Okey, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Okey, audio okey saya dah kuatkan suara. InsyaAllah. So, saya rasa
audio yang latest, yang terkini ni lebih baik daripada tadi lah. Kalau tadi dengar juga, cuma mungkin perlahan sikit kan. Kali ni lebih macam biasa lah, macam hari-hari sebelum ni. Baik, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana pagi ini kita dapat bertemu sekali lagi seperti biasa dalam sharing tajwid. Tuan-tuan perempuan, bersama saya Ustaz Abdul Hadi dari Izzy Ngaji. Dan apa-apa pun saya mohon maaf di atas kesilapan teknikal yang berlaku tadi. Saya pun tak jangka berlaku begitu sebab memang jarang pun berlaku. Mic-nya ada, tak ada masalah. Cuma biasalah kita cucuk kan, dia pakai USB tu, bila kita cucuk dia tak detect, so tak keluarlah suara tadi. Jadi kena buat apa? Kena cabut, masuk balik kan. Dan Alhamdulillah semuanya baik sahaja. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menunggu di awal pagi kan, sehinggalah jam 8.30 pagi. Alhamdulillah. Baru kuat. Alright. Tadi macam muzik yang tiada bass, sekarang dah okey. Okey. Muzik tak ada bass Dahsyat Puan Suzy kita. The orang-orang muzik. Okey, baik. Jadi Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana kita masih lagi diberikan nikmat kesihatan ya, sehingga pagi ini. Dan jangan lupa tuan-puan, tajdid niat kita, betulkan niat kita semula. Mudah-mudahan niat kita yang lurus, yang baik ini, Allah akan permudahkan kita, memberi kelancaran kepada kita untuk kita dapat membaca Al-Quran dengan baik. Dan seterusnya, walaupun niat kita ini dah baik kan, cuma kita kena tanam satu lagi benda dalam kepala kita. Bukanlah kita buat semua perkara ini dengan tujuan untuk mendapatkan balasan yang segera. Bukanlah tujuan untuk mendapatkan balasan yang segera. Maknanya kalau aku nak ngaji pagi ni, aku nak pastikan aku mesti dapat hari ni juga aku boleh lancar dan sebagainya. Dan bila kita kata balasan yang segera ni, banyak sudut lah sebenarnya. Kita mengharapkan pujian dan sebagainya. Kita mengharapkan orang pandang kita tinggi, orang pandang kita hebat. Jadi kita kena buang semua perkara tu. Kita kena sama-sama muhasabah, tuan-puan. Saya bercakap ini adalah merujuk kepada diri saya juga, dan kita semualah sama-sama. InsyaAllah kita muhasabah diri kita semula. Kita hindarkan perasaan orang tak apa, bangga dengan diri sendiri dan sebagainya. Ada kalanya kita kena banggalah dengan diri sendiri atas pencapaian kita dan sebagainya. Cuma tuan-puan pun faham kan maksud yang saya nak sampaikan ni. Janganlah kita mengharapkan keuntungan di dunia semata-mata, mengharapkan pujian manusia semata-mata. Itu yang paling penting lah. Okey, baik. Sahabat-sahabat yang baru masuk okey. Sahabat-sahabat yang baru masuk, jangan lupa untuk bantu saya sharekan dulu live pagi ini. Siapa yang belum tekan butang share, tekan butang share dulu. Belah kiri tu. Macam-macam. Ustaz Komboja. Okey. Suara real keluar. Oh, kalau tadi suara tak real lah. Komen ni Perak cakap awak kan. Kalau awak tu engkau. Awak ni kita lah. Maksudnya saya. Awak ni tak lah tahu sangat, contoh. Maksudnya saya ni tak adalah tahu sangat. Tapi tak apalah. Ada yang bukan orang Perak dalam ni kan, mungkin kurang faham. Minta maaf lah. Kadang-kadang saya bercakap ni itulah, dia termasuk-masuk sikit bunyi lorak Perak tu. Minta maaf lah ya. Tapi asalkan tuan-puan faham konten ataupun isi apa yang nak disampaikan. Okey, baik. Jadi insyaAllah, tanpa buang masa lagi, sama-sama kita dahulukan pertemuan kita pagi ini. Pagi yang penuh indah ini dengan bacaan Ummul Furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Awak tu maksud saya ke? Itulah maksudnya. Okey. Bukan korang faham. Saya pun tak tahulah. Tapi selalunya kami menyembang orang itu lah. Ya. Ustaz berlagu jiharkah. Jiharkah. Betul itu. Baik, so Alhamdulillah, untuk pagi ini tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang rahmati Allah, kita akan sambung semula bacaan kita surah Al-Baqarah pada muka surat 32 ayat 205. Okey, muka surat 32 ayat 205. Jadi siapa yang ada mushaf boleh buka Quran masing-masing. Lihat pada muka surat 32, insya-Allah kita akan sambung ayat 205. Dan yang tak ada Quran, jangan risau, kita ada sediakan slide di sini. Tuan-puan boleh tontonlah, lihat di paparan skrin. Dan kepada mereka yang menggunakan phone, kalau nak mendapatkan gambar yang ataupun visual yang lebih jelas, lintangkan phone tu, kemudian besarkan dia. Komen tak nampak lah Ustaz, boleh nampak, jangan risau. Tuan-puan urut urut skrin tu ke kiri, nanti nampak slide. Nampaklah komen tu nanti ya. Urut ni maksudnya slide kan jari tu lah. Okey. Cakap urut faham sikit ya. Perak dengan Pahang adik-beradik. Tak apalah. Kita ngaji Quran ni sikit-sikit, sedikit sebanyak tu dapatlah belajar bahasa Perak juga ya. Kan? Dapatlah tahu macam mana bunyi Perak ni. Saya pun tidak lah handai benar nak bercakap Perak ni. Cuma ada bunyi-bunyi tu. Campur aduk. Kadang-kadang masuk Kedah sikit bunyi. Tapi tak banyak lah. Banyak Perak lagi lah berbanding Kedah ni. Okey? Sebab saya ni tak tahulah. Lahirnya di Kedah. Tapi bila bercakap Kedah tu tak ada apa, tak ada bunyi pun. IC 02. Cuma sebab dah lama duduk Perak ni, so yalah. Inilah bunyinya. Baik, Allah alam, jom kita mulakan. Sedia semua? Okey, betulkan niat macam saya sebutkan di awal tadi. InsyaAllah kita nak baca ayat 205 ni sama-sama. Yang belum share, teruskan share. Okey, yang baru memberi salam, saya jawab dengan lafaz Waalaikumsalam. Boleh? Kita mulakan So, adakah anda semua sudah bersedia? Hal antum musta'idun aw la? Kalau sudah bersedia, boleh tuliskan di ruangan komen, saya sedia. Ataupun bahasa Arab, ana musta'id. Okey? Kedah Alusta Kedah. Okey, semua sudah sedia? Jom kita mulakan. InsyaAllah, tarik nafas, kita baca sama-sama. Ready? 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل
wallahu la yuhibbul fasad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, ayat ni pendek saja. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Okey, pendek sangatlah. Dan ayat ni saya percaya tuan-puan baca pun rasa macam tidaklah rumit. Senang kan ayat ni. Maksudnya perkataan tu kita dah biasa lihat, biasa tengok. Boleh nah? Boleh? Ustaz, kalau ayat pendek macam ni, lain kali tambah satu ayat lagi, cepat sikit habis. Tak apa. Saya ada cara saya. Minta maaf puan. InsyaAllah kita memang ambil sikit-sikit je. Santai tapi sampai. Baik. Cuma kalau pendek sangat kita tambahlah 2. Okey. Sebab kita nak kejarkan kepada penelitian. Kalau nanti banyak sangat dia ambil masa yang lama. Okey, kadang-kadang ayat ni pun ambil masa lama nak. Satu ayat. Tak ada nak tarik. Tak apa, nanti baca Quran nanti latih satu persatu nah. Baik. Terima kasih untuk cadangan tadi. InsyaAllah. Kalau ada ayat yang terlalu pendek memang saya ambil 2 selalunya. Okey, jom kita teruskan. Ready semua? Untuk sesi bedah membedah, pastikan sedia dengan alat masing-masing, alat tulis dan catat jika perlu, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Huruf wa dari atas, tuan-tuan perempuan, wa. Perlu dibaca dengan nipis sahaja. Okey. Wa idza tawalla sa'a fil ardi. Wa idza tawalla sa'a fil. Baik, huruf wa dari atas, wa, satu harakat saja, hamzah baris bawah i. Wa i. Okey. Wa idza tawalla, huruf hamzah baris bawah bunyinya i lah. Okey, tahqiqkan huruf hamzah ni. Pastikan kita menjelaskan baris padanya. Wa i. Jangan wa iza. Faham tak? Kita macam mencuri bunyi itu. Wa iza tawalla. Wa iza wa i. Ingat bunyinya i. Wa idza tawalla wa i. Ingat tu, mana-mana hamzah yang berbaris mesti kita kena jelaskan baris padanya, sama ada baris atas, baris bawah, baris depan. Boleh nak? Kalau kata 2 harakat pun sama juga, kekalkan bunyi baris dia. Boleh? Sahabat-sahabat semua. Boleh nak? Alright, insyaAllah. Kita teruskan lagi. Za di sini, huruf zal kita kena keluarkan hujung lidah. Okey, sahabat-sahabat yang mengikuti seminar makhraj huruf baru ni, kan ada dapat poster. Pastikan setiap kali kita punya sharing live, tuan-puan letak poster tu depan. Kat depan. Senang nanti bila kita membicarakan tentang makhraj huruf, tuan-puan boleh rujuk. Tengok kan. Okey. Huruf ni keluarnya daripada sini. So memudahkan kita lah sebenarnya. Bukan untuk saya, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Boleh? Wa idza tawalla sa'a. Za, huruf zal, hujung lidah keluarkan. Wa idza tawalla, huruf ta baris atas ta, waw baris atas wa. Tawalla, huruf lam yang bersabdu. Wa idza tawalla la. Ni alif mat tuan-puan. Dia kecil. Jadi kena tengok betul-betul, takut nanti kita terlepas pandang. Maknanya la ni kena baca 2 harakat. Selesai je sabdu tadi, sebutan sabdu wal, kemudian panjangkan la 2 harakat.
وإذا تولى سعى في huruf sin baris atas sa. Okey, huruf sin baris atas sa. Okey. Sa'a, huruf sin baris atas sa. Satu harakat saja. Sa ni tak perlu keluar lidah, tak perlu keluar hujung lidah. Lidah duduk dalam je. Huruf sin mana makhrajnya? Hujung lidah berada di belakang gigi sebelah bawah. Ingat tu. Wa idza tawalla sa'a. Sa'a huruf ain. Ni huruf ain mana? Tengah kerongkong. Okey, disempitkan. Sa'afil. 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 Dapat tak? Huruf ain daripada tengah kerongkong disempitkan. Apa bukti dia sempit? Kalau kita tak sempit, takkan terhasil lah bunyi dia. Dia akan jadi nampak? Kita biarkan daripada suara daripada peti suara kita ni kan ianya terhasil daripada peti suara. So bila tekanan suara tu lalu di bahagian kerongkong kita tanpa ada sempit tu, maka tak berlakulah huruf ain ni. Bila tak ada sempit tu, dia takkan jadilah bunyi a. Dia akan jadi bunyi yang lapang. Nampak? Macam kita sebut hamzah kan? Hamzah kita kan bila kita sebut nampak? Lapang. Maksudnya daripada peti suara kita tu dia mudah. Dia mudah daripada tepi, mudah. Tapi kalau ain kita kena sempit dia. Sebab tu dah ada bunyi starting tu. Permulaan tu ada bunyi tu. Ketika itulah berlakunya sempit pada bahagian kerongkong kita itu. Boleh? Mana nak dapat poster tu ya Ustaz? Poster tu waktu seminar. Siapa yang join seminar tu kita ada bekalkan poster sekali. Poster memang besar lah. Siapa yang join yang ambil premium kan, besar, size A3. Memang besar. Kalau letak kat dinding tu memang nampak lah jelas benar lah tu. Maksudnya itu ringkasan keseluruhan. Kalau kata huruf sin kan, sin dia beritahu lah kat mana point dia, hujung lidah kan. Kalau qaf pangkal lidah dia tunjuk. Dan ada kita highlight, kita bulatkan macam tu. Itu siapa yang ada poster tu. Tak apa, nanti insyaAllah next time ada lagi seminar makhraj huruf, boleh turut serta lah. InsyaAllah boleh nak. Kita sambung. Sa'a fil ardi wa idza tawalla sa'a fil ardi. Fil huruf fa baris bawah terus masuk pada lam yang bertanda sukun ini. Kat sini apa hukumnya? Alif lam qamariyah. Okey, huruf ya mat ni dah tak berfungsi tuan-puan, digugurkan bunyinya. Fil. Terus, jangan panjang fil. Tak perlu ya. Huruf fa baris bawah terus masuk pada lam yang bertanda sukun. Baik, kemudian hamzah pada atas, jelaskan baris pada hamzah ni jangan fi pastikan bunyi fil kemudian matikan ra. Baik, tuan-tuan dan puan, huruf ra yang mati. Huruf ra yang mati, macam mana kita nak tahu ra ni tebal ataupun nipis? Kalau kita tengok dalam keadaan tunggal begini, ra yang mati memang tidak memberi apa-apa jawapan lah, betul tak? Kita tak tahu nak tentukan sama ada dia tebal ataupun nipis, melainkan kita melihat huruf sebelumnya. Ra mati, okey, tengok sebelum dia tu, baris apa? Kita tengok sebelum ra ni ada huruf hamzah berbaris atas. Maka kita berbalik semula kepada asas untuk ra lah. Ra baris atas kena baca tebal. Jadi di sini ra ni kita kena matikan dengan tebal. Jangan fil ar. Tak maulah bunyi ar tu. Fil ar. Okey, fil ar. Fil ardi liyufs
liyufsida fiha fil ardi fil ardi. Yang penting huruf ra ni bila kita nak tebalkan dia janganlah muncungkan bibir. Okey, tak perlu muncungkan fil aur. Sebab huruf ra kat mana makhraj dia? Boleh tengok poster siapa ada kan. Okey. Huruf ra mana? Hujung lidah naik ke langit. Itu asas dia. Asas dia begitu. Fil ardi liyuf. Huruf dha baris bawah, huruf dha tebal selamanya. Okey, di. Fil ardi fil ardi liyufsida fil ardi liyufsida li huruf lam baris bawah li yufsida huruf lam baris bawah li tuan-tuan perempuan, huruf ya baris depan yu. Muncung bibir ke? Muncung sebab dia baris depan. Okey, yu liyuf. Kalau kita tak muncung bibir tak jadilah, tak sempurna sebutan kita tu nanti. Fil ardi liyufsida fiha liyufsida fiha. Boleh. Sida huruf sin baris bawah, lidah duduk dalam, dal huruf dal baris atas, fiha huruf ya mad sebelumnya baris bawah. Liyufsida fiha dua-dua ni dua harakat tuan-tuan perempuan. Kena baca dengan hukum mat asli lah. Ni ya mad, ni alif mad. Nampak? Dua-dua ni kena baca dengan kadar dua harakat. Fiha bukan ha pedas, ha biasa. Okey, daripada makhraj kerongkong kita. Okey, kita berhenti kat sini dululah, pendek sikit kan. Ha ni kalau kita nak berhenti pun dia akan kekal dengan mak asli lah. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Baik, sedikit lagi untuk lam di sini tuan-puan. Fil ardi ni, macam saya selalu sebutkan, huruf lam ni jangan kita mewujudkan ataupun kita saya selalu istilahkan tawallud. Ingat kan? Jangan kita cepat sangat melepaskan hujung lidah kita ni daripada langit. Kan huruf lam ni hujung lidah akan naik ke langit, betul tak? Fil cuba buat bunyi lam tu. Fil. Jadi tahankan lidah kita tu. Fil ardi. Saya membicarakan tentang makhraj tuan-puan ya. Saya bukan cerita tentang sifat. Nak mengelakkan tawallud ataupun bunyi yang beranak pada lam ni adalah fokusnya pada makhraj tu. Kena tepatkan dulu kedudukan dia. Kalau kita cepat sangat, okey, hujung lidah kita memang dah naik fil, tapi bila kita jatuhkan ataupun kita lepaskan hujung lidah kita dengan terlalu cepat, dia akan jadi fil. Nampak? Tapi kalau kita tahan fil, beza kan dengan fil. Jadi yang fil, kenapa jadi begitu? Sebab kita lepaskan hujung lidah kita terlalu awal. Nampak tak? Jelas tak apa yang saya cuba ceritakan ni? Jadi kalau kita lepaskan awal, kalau kita baca laju, itulah bunyi dia. Contoh, wa idza tawalla sa'a fil ardi. Nampak? Fil ardi.
fila. Tu. Benda tu halus dan kita memang tak perasan. Kalau kita dah biasa ataupun dah menjadi tabiat kepada kita, so kita tak akan perasan benda tu. Jadi kita kena cuba ubahlah. Kepada mereka yang ada masalah tersebut, pelan-pelan ubah. Yang tak ada masalah, alhamdulillah, kekalkan. Okay. Wa idza tawalla sa'a fil ardi. Nampak? Fil. Kalau saya buat lagi gerakan perlahan, fil ardi. Nampak? Fil susah juga nak buat makin perlahan ni kan. Tapi tuan-puan faham kan? Boleh nampak kan apa yang saya nak cuba cerita ni? Fil ardi. Okey. Boleh. So tak mau dah bunyi fil ardi. Dia bukanlah bila saya kata tahan lidah tu maksudnya kita terlalu fokus sangat nak tahan tu. Feel kita macam fokus sangat. Tidak. Dia kita layan je. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Boleh. Dia awal-awal tu mungkinlah nampak macam fokus lebih sikit kan, sebab kita nak orang tak pun nak menghayati jadi ke tak kita buat tu. Tapi akhirnya insya-Allah kita akan nampak lah, hasilnya akan baik insya-Allah. Okay, kita sambung Samalah huruf ra pun. Ar kan? Itu yang bunyi belakang tu. Fil ardi. Konsepnya sama aje. Huruf lam dengan ra ni pastikan lidah kita ni jangan cepat sangat turun dia. Itu yang fil ardi. Biasa kalau kita baca ada dengar orang baca macam tu. Fokus pada ra pula. Wa idza tawalla sa'a fil ardi nampak? Fil ardi. Okey, kalau ikutkan kita nampak sebenarnya ada gangguan daripada sifat tu sebenarnya. Okey, hilang daripada sifat. Tapi sebenarnya kita kena faham sifat ni terbina selepas sempurnanya makhraj. Jadi antara punca kenapa sifat kita tu rosak ataupun kurang baik, kurang sempurna adalah disebabkan faktor utamanya ialah kesempurnaan makhraj itu tidak ada. Sebab tu jadi macam tu. Bila makhraj tu tak sempurna, maka sifat yang hasil pun, yang berlaku selepas itu pun akan dia ada ilah dia ada cacat dia nanti. Boleh? Benda ni saya selalu sebut dah. Okay? Bab tebal nipis tu kita dah tahu dah tadi. Fil ar, tebal. Yes. Tapi sifat yang selain tebal tu, fil ar, tu ada pula. Nampak? Tapi pokok pangkal dia bermula daripada bagaimana kita meletakkan lidah kita ketika itu. Semualah senang cerita tuan-puan. Huruf-huruf yang bersifat rakhawah, siapa yang dah faham, dah pernah belajar sifat huruf, bersifat rakhawah, bersifat bainiyah ataupun tawassut. Inilah huruf-huruf yang memang kena pelihara untuk elakkan daripada berlakunya bunyi tawallud, iaitu memberanakkan bunyi-bunyi itu. InsyaAllah nanti dah sampai masa untuk kita bersama dalam seminar sifat huruf tu nanti, tuan-puan akan nampak gambaran yang lebih luas lagi lah. Mungkin sekarang pun dah nampak, dah faham dah. Cuma nanti bila dah masuk secara keseluruhan, baru kita akan dia banyak macam ni. Ini yang ustaz kata tu. Inilah dia. Patutlah macam ni. Dia banyak, dia jadi tu banyak. Okay, baik. Fil ardi liyufsida fiha. Yang lain tak ada masalah lah, kan? Kita baca sama-sama. Wa idza tawalla sampailah fiha. Boleh? Okay, ready? Tarik nafas semua. Kita mula dengan isti'azah. Kemudian kita berhenti pada fiha tu. Kemudian kita sambung lagi. Okay, sedia? Tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Selesai. Boleh? Kita sambung lagi tuan-tuan dan puan. Wa yuhlikal hartha. Baik. Huruf waw baris atas wa, nipis sahaja. Huruf ya baris depan yu. Wa yuhlika. Baik, huruf ha kat sini ni ha simple tuan puan ingat tak dulu kita istilahkan apa ni? Ha kacang kan, sebab bentuk dia macam kacang. Ini kepada mereka yang permulaan baru nak kenal huruf, bolehlah kita beri pendedahan dengan buat pendekatan, bagilah nama-nama yang senang kita nak ingat kan. Huruf ha kacang kita kata, huruf ha kacang sebab bentuknya macam kacang. Cuma apa yang kita nak fokuskan ataupun apa yang kita nak highlightkan kepada mereka yang baru nak belajar ni, okey, ha ni, ha kacang ni jangan pedaskan. Wayuh, yuh. Kan? Boleh ni. Huruf ha simple lah kalau ikut asalnya, ha bulat. Banyaklah namanya, ha simple, ha bulat. Okey. Ha tak pedas, macam-macam istilah dia. Terpulang, tak kisah tuan-puan tak ada betul, tak ada salah. Gunalah. Asal kau orang faham dan ianya bertetapan di sudut bacaan tu. Huruf ha, wayuhlika, jangan wayu. Pastikan yu tu kita jelaskan baris padanya, yu. Wayu, matikan ha, wayuhlika. Baik, huruf lam baris bawah, li. Okay, ni tak ada masalah kan? Huruf lam baris bawah, li. Kemudian huruf kaf. Ni huruf kaf berbaris atas. Kalau kita tengok baris dia ni panjang benar tuan-puan dia. Tapi tak ada apa pun. Dia tetap dibaca dengan satu harakat sahaja. Wayuhlika. Baik. Dan di dalam huruf kaf ini terdapat apa dia? Kepala huruf kaf. Bukan huruf hamzah. Ustaz ni asyik cakap benda sama je. Tak penat ke Ustaz? Saya takkan penat untuk cerita benda ni tuan-puan. Huruf kaf dalamnya tu bukan huruf hamzah kenapa saya ulang-ulang benda ni? Sebab saya tahu audiens saya ni, yang menonton saya ni adalah orang yang berbeza setiap hari. Orang yang sama kekal ada lah. Tapi sepastinya akan ada orang lain. Sebab apa? Mungkin sebab tuan-puan share tu tadi kan. Tuan-puan share, lepas tu ada orang tengok apa benda ni macam kelas Quran je. Dia pun tekan. Tekan-tekan nampak. So terdengar lah pula saya cerita pasal ni. So dah dapat dah satu ilmu kan. Walaupun sikit, walaupun 2% sahaja, tapi ianya tetap ilmu. Okay, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat, mungkin ada yang baru pertama kali saya nak bagi tahu, ni huruf kaf ni dalam dia bukan huruf hamzah dalamnya ialah kepala huruf kaf. Kepala huruf kaf. Wa yuhlikal hartha. Tapi tuan-puan, saya nak share. Saya nak share sikit. Tadi saya kata benda yang kita ulang-ulang ni, ataupun benda yang kita dah cakap, mungkin kita rasa macam benda tu kita takkan lupa dah. Tapi sebenarnya kita boleh lupa sebenarnya. Memang boleh lupa. Walaupun kita hanya cerita tentang kepala huruf kaf. Sebab pengalaman saya mengajar kelas offline, kelas fizikal, dah hampir 3 tahun dah. Daripada asas, masuk tajwid, talaqi. Bila saya tanya benda ni berulang kali pun jawapannya masih berbeza-beza. Ada yang kata ya, ada yang kata hamzah. Nampak tak? Padahal benda tu dah diceritakan selalu. Jadi itu dah menzahirkan bahawa kita ni manusia yang memang ada sifat pelupa tu. Tak boleh dipisahkan. Sebab tu kita ni namanya manusia. Insan yang sentiasa ada serba-serbi kekurangannya. Kan?
Sebab tu penting kita ilmu ni perlu ditikrar, diulang-ulang dan ulang. Sampai satu tahap dia melekat dalam kepala. Boleh? Wa yuhlikal. Baik. So huruf kaf ni tadi dia asalnya baris atas. Jadi dari sudut bacaan kita akan terus masuk dan matikan lam di sini. Terus matikan lam. Wa yuhlikal kal. Ingat lam tadi saya kata apa? Lam yang mati, lam yang sukun jangan kita lepaskan hujung lidah kita terlalu awal. Kalau tidak nanti berlakulah tawallud, bunyi yang beranak. Macam mana beranak? Wa yuhlikal le. Tu le. Tak ada pun, sepatut bunyi tu tak ada. Wa yuhlikal har. Kal har. Kena pula ada ra lepas tu kan. Wa yuhlikal har. Gitu. Boleh tuan-puan Wa yuhlikal likal macam biasa je. Wa yuhlikal harutha wa yuhlikal harutha wa yuhlikal harutha wa yuhlikal harutha. Likal alif lam qamariyah, kemudian ra yang mati tu. Ni ra mati ni, apa nak buat ni tuan-puan ni? Apa nak buat ni? Ra yang mati ni. Kan? Ra yang mati sebelumnya baris atas, maka ra ini perlu ditebalkan sebutannya. Harutha wa yuhlikal harutha. Ra. Okey, kita dah tahu dah nak kena tebal, tapi kalau boleh pastikan jangan muncung haur. Nanti dia jadi haurutha wa yuhlikal haurutha wa yuhlikal haurutha. Okey, jangan dimuncungkan bibir lah. Boleh? Sa, huruf sa pula. Ini macam mana nak sebut? Di manakah makhraj bagi huruf sa? Keluarkan sedikit hujung lidah. Sikit je tuan-puan, jangan banyak sangat. Sikit aja. Sa, hujung lidah. Sebab tu sebut fokusnya pada hujung lidah. Sa, as. Okey. Wa yuhlikal harutha wan nasl. Baik. Huruf sa beratas sa dah selesai dah, keluarkan hujung lidah. Huruf waw baris atas wa. Kemudian di sini alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Kalimah an-nasla ni. Okey. Alif lam syamsiyah. Jadi apa yang kita nak faham dari sudut bacaannya, wan masuk terus pada bunyi nun yang bersabdu. Dalam masa yang sama kena dengung lah. Gunnah musyaddadah. Dengung yang bersabdu pada nun ataupun pada mim, kan? Wajibul gunnah. Wan nas. Baik, di sini kita tengok tuan-tuan puan. Ada huruf sin yang mati. Matikan sin ni dulu, selesaikan satu persatu. Wan nas. Wan nas. Wan nas. Wan nas. Nas. Okey, sekarang ianya bukan berakhir dengan sin. Ada lagi satu huruf di hujung tu, iaitu huruf lam. Yang mana huruf lam ini memang kalau kita tengok dia berbaris atas, tapi bila kita berhenti tuan-puan, lam ni dia akan matilah, sebab kita akan berhenti bacaan dengan mematikan huruf terakhir, betul? So baris atas ni dah tak pakai dah. Baris atas tu dah dah tak pakai dah. Tu yang saya buat tu simbol sukun tuan-puan.
Wan nasla. Baik. Kalau ikutkan sebut nasla memang mudah lah. Cuma kita tengok kat sini. Sin tu mati. Lam tu pun mati. Maka di sinilah yang disebut sebagai iltiqa sakinain. Pertemuan dua sukun dalam satu perkataan ni. Pertemuan dua sukun dalam satu perkataan ni. Wan nasl. Baik. Point dia macam mana nak bunyikan? Itu point dia. Kita dah tahu dah. Ada jumpa dua sukun. Baik. Apa-apa pun, ingat. Kesempurnaan makhraj itu yang utama. Kesempurnaan makhraj itu yang utama. Bila kita dah matikan sin, sekarang ni kita nak matikan lam pula. Macam mana nak matikan lam? Kita bawa lidah kita ini pada makhraj dia. Kita tengok dululah. Lam ni makhraj dia kat mana? Okey, bahagian lidah. So, bahagian lidah tu umum kat bahagian mana? Hujung lidah. Okey, hujung lidah tu nak bawa ke mana? Bawa ke lelangit. Ni, keras atas ni. Tuan-puan matikan huruf lam. Rasa kan hujung lidah tu naik ke bahagian lelangit kita. Maka itulah dia yang kita nak bunyikan. So wan nasl. Wan nasl. Nasl. Okay, kalau saya buat gerak perlahan, wan nasl, belakang tu Tapi ingat, jangan kita lepaskan hujung lidah tu awal. Kalau tidak, bila kita lepas dia awal, dia akan jadi nasl. Nasl. Kan? Wa yuhlikal hartha wan nasl. 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 So kita tak nak bunyi yang le tu. Wan nasl. Wan nasl. Di sini dia ada perkaitan dengan sifatnya pula. Dia ada sifat bainiyah. Maknanya suara kita tu tidak terlalu terlepas dan tidak terlalu tertahan. Sebab tu bunyinya wan nasl. Habis. Macam tu je. Dia macam tergantung bunyi dia. Wan nasl. Nak kata terlepas sangat pun tidak. Wan nasl. Itu terlepas. Nak kita tertahan, wan nasl. Wan nasl. Nasl. Macam tu kan? Tarik. Stop macam tu je. Tak juga. Wan nasl. Wan nasl. Baik. Untuk berkaitan dengan makhraj pula, jangan lepaskan terlalu awal. Supaya kita tidak membunyikan wan nasl. Rosak je makhraj, maka rosaklah sifat. Dah tak ada cerita lah sifat yang tawasud. Saya kata tadi, suara tertahan, tak terlepas, tak tertahan. Dia dah habis, dia dah potong dah semua tu. Sebab apa? Sebab kita meletakkan makhraj yang tidak tepat. Habis. Itu sahaja. Okey. Faham ke ni? Tuan-tuan dan puan. Di sini diistilahkan iltiqa sakinah lah. Iltiqa ni maksudnya pertemuan. Sakinah ni maksudnya dua sukun. Jadi kita tengok ada sin mati bertemu dengan lam mati. Jadi di situlah ada sedikit kesukaran dalam melafazkan. Jadi konsep dia, kaedahnya tadi, selesaikan satu persatu. Matikan sin dulu. Dah mati sin, matikan lam pula. Wan nasl. Wan nasl. Itu sahaja. Okey. Mantap. Boleh faham Boleh follow? Yes, apa-apa pun berbalik pada makhraj. Apa jua keadaan pun tuan-puan, dalam Quran kita akan jumpa banyak yang keadaan begini. So, kaedahnya sama sahaja. Last huruf yang terakhir tu kita kena tahu. Nak tak nak mesti kena tahu di mana kedudukan dia. Kalau tidak sampai sudah kita tak tahu macam mana nak bunyikan dia. Kita hanya mengagak-agak je lah. Kalau jadi itu rezeki, kalau tak jadi dia akan kekal tak jadi sampai bila-bila. Faham tak maksud saya? Dia bukanlah kalau kata tak tahu makhraj tak boleh buat langsung. Ada je yang tak tahu benda tapi dia boleh buat.
Tapi ialah mungkin sebab luck, nasib, ataupun dia memang dia dengar oh macam ni bunyi dia, tapi dia tak tahu pun isi ataupun hujah kenapa dia berbuat begitu. Faham tak maksud saya? Jadi kita nakkan kepuasan tu bila kita faham apa yang kita lakukan tu seiring dengan apa yang ilmu kita faham, yang kita dapat, yang kita belajar tu, barulah kita rasa puas. Itu yang kata kemanisan, kan? Boleh nak? Betul, nak belajar mengaji kena kental. Tak dapat ambil semua, jangan tinggal semua. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua. Ambil dulu mana yang boleh, ambil sikit-sikit, ambil sikit-sikit. Lama-lama jadi bukit. Kan? Dulu saya paling seksa kalau jumpa keadaan begini. Samalah saya pun dulu macam tu juga. Asal jumpa je perkataan yang seumpama ini, saya macam adoi, macam mana nak bunyi ni. Yelah waktu tu tak ada kefahaman, kan? Dulu-dulu kan tak ada kefahaman. So bila kita dah faham, dah belajar, so kita dapat lah bunyi dia. Ya. Okey, ada soalan Puan Maznah. Ustaz minta maaf nak tanya, kalau kita tak tegur orang yang baca tu sebut tak tepat, kita dengarlah baca baik. Tuan-puan boleh rujuk pada soalan sahabat kita Puan Maznah Dolah. Saya tertarik dengan soalan ni. Dan sebenarnya benda ni dia melalui kesedaran sebenarnya. Okey, kita tengok Puan ni tanya apa. Macam mana kalau kita tak tegur orang yang baca sebut tak tepat? Okey. Jadi bila kita tak tegur tu, adakah jatuh dosa pada kita? Kan? Sebenarnya dia tidaklah berdosa, tuan-puan. Dia kalau kita tengok dalam kitab, dia ada pecahkan macam mana bacaan orang awam dan macam mana bacaan orang yang dalam keadaan mengambil sanad Quran contohnya. Jadi beza bacaan orang awam dengan bacaan orang yang mahir ataupun orang yang ingin mendapatkan sanad Al-Quran. Okey. Tak tahu kan sanad? Sanad ni maksudnya rantaian bacaan yang mengalir terus menerus hingga Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk kategori yang tadi, yang mahir ni, yang ingin mengambil sanad, kat sini memang tak boleh terlepas lah, dia boleh jadi dosa. Faham tak? Maksudnya dia datang tu dalam status untuk mendapatkan sanad, dan ketika dia memperdengarkan bacaan, dia tidak ditegur. So kat situ boleh berlakunya itu yang kita kata tu kadzabun fir riwayah, penipuan di dalam riwayat. Maksudnya dalam riwayat apa yang diturunkan sepatutnya baca macam tu, tapi kita tak baca macam tu, ataupun kita tak ditegur pun walaupun kita silap. Berbeza dengan orang awam. Orang awam ni untuk berkaitan dengan bab-bab sifat, bab-bab kesempurnaan ini, ianya dia tak dosa, tapi ianya diibaratkan meninggalkan kesempurnaan. Boleh faham ni? Orang awam meninggalkan kesempurnaan. Jadi kita berbalik semula pada keadaan kita tadi. Kita berada dalam situasi yang mana? Tapi apa-apa pun, kalau kita ni sebagai guru, nak tak nak kena tegur lah. Itu sahaja. Dan bergantung juga dengan level pelajar tu. Faham tak? Kalaulah dia ni datang, dia baru habis, maksudnya dia baru belajar alif bata, dia baru kenal huruf, kemudian baru diperkenalkan dengan hukum-hukum tajwid. So dalam masa yang sama, dia dah cuba untuk baca Quran. Okay, betul tak? Itulah proses dia, step dia. Okay, bila dah start baca Quran, baca. Baik. Adakah kita sebagai guru ni menjangkakan bila dia habis je belajar tajwid, dia akan mampu baca Quran dengan baik tanpa sebarang kesalahan? Tak mungkin, tuan-puan. Dia tak akan boleh lari. Dia mesti akan banyaknya salah. Jadi waktu itu, guru ni ataupun kita yang mendengar ni kena tahu dia ni level yang macam mana. Kita nak tegur dia untuk tahap yang high level perlu ataupun tidak. Kalau tak perlu, kita dengarkan dulu. Dengar. Kemudian nanti di akhir kita bagi kesimpulan. Okey, sebenarnya kalau ikutkan, itu kaedah yang saya buat lah. Maknanya kalau orang yang tak boleh baca, contohlah, dia baca tu merangkak-rangkak.
kita duk fokus benda lain. Kat sini, nampak? Contoh macam dengung lah. Part ni dengung. Dia dah buat dah dengung. Sepatutnya bila dia dah buat jadi dengung tu, jadilah. Kira okey lah untuk level dia. Tapi yang kita ni pula nak juga, okay, dengung dia mesti macam ni, bunyi dia mesti macam ni, mesti macam ni. Nampak? Kita nak bunyi dia sama macam kita. Walhal dia ni dalam fasa baru nak tahu macam mana bunyi dengung. Faham tak? Macam mana bunyi dengung. So kita pun terangkan, okay, bunyi dengung macam ni. Janganlah kita cerita pula, okay, dengung tu mesti nak macam ni, kena ringan sikit macam ni. Kan? Jadi benda tu bukannya tak boleh, tapi kita tak nak membebankan. Okay, kita tak nak membebankan. So kita kena tahu level anak murid kita ataupun yalah orang yang ngaji dengan kita tu, kita kena tahu dia tu macam mana. Kalau dia dah sampai tahap mahir, maka kita akan pergi untuk high level lah, kan? Maksudnya dia dah boleh baca, memang boleh baca lancar. So waktu tu kita menekankan bahagian makhraj dan sifat sepenuhnya. Ada orang boleh baca tapi makhraj sifat longgar. So tujuan dia datang mengaji tu adalah untuk diperbetulkan benda yang tu lah, makhraj dan sifat. Tapi kalau dia datang di dalam keadaan yang mengaji boleh baca tapi macam ada sangkut-sangkut, so apa fokus kita utama? Okay, aku nak dia ni boleh lancar dulu. Sifat makhraj tolak tepi dulu. Dia tak dosa selagi mana tak berlaku pertukaran huruf lah. Kalau dah tukar huruf, itu kita elakkan lah supaya tidak berlaku perubahan makna. Kita pun kena tahulah. Kita pun kena, kan kita guru ni pun adalah ilmu dia. Maksudnya dari sudut kesalahan tu kena tahu. Kesalahan lahnu jali, lahnu khafi. Kena tahu kesalahan-kesalahan tu. Jadi bila kita dah tanam benda tu, so kita tahu macam mana nak apply pada anak murid kita tu nanti. Kita tahu, okay, nak kena, kalau dia ni, aku kena tegur tang ni dulu. Aku kena fokuskan dia tang ni dulu. Faham? Fokuskan yang tu. Tak boleh kita kalau ada 3 orang, kalau 4 orang, lain-lain level, semua kita samakan cara pengajaran kita, dia tak jadilah, tuan. Tak jadi. Okay? Jelas ni, tuan-tuan puan. Kena tengok level lah. Tapi sebaiknya memang kita kena tegur. Kan? Kena tegur. Kalau tidak, cuma tengoklah, tegur tu bukanlah benda sampai membebankan dia. Ikut level. Sebab tu, bila kata talaki ni ataupun mengaji, bukannya sekali je dah terus habis dah. Kan? Dah ikut kelas ngaji je. Ngaji. Habis-habis tu habis lah. Kan? Sebab tu kena terus lagi dapatkan guru lain pula, cari guru ni. Maksudnya kita nak sampai satu tahap kita baca tu lancar dengan kefahaman. Itu. Boleh tuan-puan Jadi dosa ke tidak, sebenarnya tidaklah. Dia bukan terus sampai tahap dosa macam tu. Cuma kita kena tahu level dia macam mana, dan kalau kita rasa kat situ perlu ditegur, kita tegur. Kan? Kalau benda tu kerap berlaku. Ada orang kesilapan dia tu berlaku mungkin waktu tu je sebab dia terlepas pandang. Kan? Macam saya sendiri. Walaupun saya guru Quran mengajar, tak mustahil saya melakukan kesalahan. Contoh saya baca fil ar. Sepatutnya saya dah sebut dah tadi fil, tapi saya sendiri yang baca fil ardi. Saya yang membuat bunyi tawallud tu. Padahal saya tahu benda tu tak boleh buat, tapi saya terbuat. Jadi kita tengok pula, adakah kesilapan yang sama berlaku berulang kali? Kalau ya, maknanya tak ada kefahaman lah. Tapi kalau berlaku kat situ je ataupun di sebahagian tempat so kita macam okay, maknanya terlepas pandang. Kita faham lah di sudut tu. Jadi akhir sekali yang paling penting kena ada chemistry. Itu je. Guru dengan pelajar mesti kena ada chemistry. Kalau pelajar ego je lebih, guru pun ego lebih, habis lah. Kawan tegur duk ni tak kena, membuat-buat jadi rasa marah. So kalau ada perasaan tu tuan-puan, tinggalkan. Pergilah cari guru lain. Bukan sebab guru tu tak bagus, itu masalah kita lah, masalah hati. Kalau kita kena tegur, kita nak berguru. Okay, kita nak berguru. Guru tegur, kita panas hati. So nasihat saya, tinggalkan guru tersebut. Kesian, tak pasal-pasal guru tu nanti. Itu masalah hati kita lah pula. Kena check.
Kalau kita tak bersedia untuk ditegur, so kena banyakkan counselling ke kan. Kan ada orang macam tu, dia tak boleh, dia tahu dia dah jumpa guru ni, tapi bila dia tegur dia melenting. Kalau macam tu baik tak payah kata pergi belajar. Faham tak maksud saya? Begitulah. Selok belok dalam ilmu ni, dia itulah pahit manis dekat situ lah tuan-puan. Saya pun cakap ni tak adalah handam. No, saya pun bukanlah banyak sangat pengalamannya, tapi setakat apa yang saya lalu ni, itulah dia. Boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Selesailah kot nah. Adalah sedikit pengisian pagi ni. Tak, maaf tuan-puan, kalau ada yang rasa kurang selesa dengan saya punya percakapan, saya mohon maaf. Tapi saya bercakap ni atas dasar nilai ilmu. Saya nak share kepada tuan-puan biar kita faham dan jelas. Itu sahaja. Bukan tujuan saya nak tunjuk pandai, nak kata saya lah paling berpengalaman, tak. Saya tak niat begitu pun. So saya harap tuan-puan ambil yang positif lah dengan apa yang saya kongsikan sebentar tadi. Kita sambung lagi tuan-puan. Jadi akhirnya kita dapat dah habis dah cerita tadi. Kita sambung balik. So akhirnya tadi nasl. Kita dapat dah bunyi dia apabila kita meneliti secara keseluruhan dari sudut makhrajnya. Kat mana tempat duduk lam tu. So selesailah. Bacaan kita insya-Allah akan jadi yang terbaik. Wa yuhlikal hartha wan nasl. Begitu. Boleh. Wa yuhlikal hartha wan nasl. Begitu. Okey, bunyi dia. Kita baca sama-sama dulu. Wa yuhlikal. Ready semua? Tarik nafas. 1, 2, mula. Wa yuhlikal hartha wan nasl. Boleh? Pendek je kan? Kita sambung lagi. Wallahu la yuhibbul fasad. Wallahu, huruf wa bari atas wa. Okey, huruf wa bari atas wa. Dan kalimah Allah tu, tuan-tuan puan-puan, kalimah Allah. Wallahu la kalimah Allah tu, lam yang bersabdu pada kalimah Allah ni kita kena baca dengan tebal. Sebab apa tebal? Ni. Sebab sebelum kalimah Allah terdapat huruf waw baris atas waw ni. Tapi yang tebal pada lam. Cuma kenapa lam tu tebal? Sebab ada huruf yang berbaris atas. Bukan sebab waw, tapi sebab ada huruf, dan huruf waw tu berbaris atas. Fokusnya pada baris tu. Dan wa tu tak perlu tebal, bukan wa. Wallah wa. Nipis je, wa. Kalimah Allah tu yang tebal. Wallahu wallahu. Jangan wa. Kan kita bawa pengaruh tebal tu pada waw, tak mau. Wallahu la wa. Buka mulut kita macam biasa. Wallahu la yuhibbul fasad. Hula. Wallahu, huruf ha baris depan hu. La 2 harakat. Alif mat sebelumnya baris atas. La yuhibbul. Huruf ya baris depan yu, ha baris bawah hi. Dan sabdu pada ba ni. Yuhibbu. Bu muncung bibir lah sebab dia baris hadapan. Kan? La yuhibbul fasa. La yuhibbul fa.
La yuhibbul fa. La yuhibbul fa. Bulfa. Bulfa. Huruf fa pada atas fa, sin pada atas sa. Kemudian di sini mad arid lisukun. Kita boleh baca 2 boleh. Boleh baca 4, boleh baca 6 lah. Okey. Boleh baca 2, 4 ataupun 6. Wallahu la yuhibbul fasad. Kemudian di hujung pada sebutan dal itu terdapatnya sifat lantunan. Qalqalah, ada qalqalah, sifat lantun. Qalqalah kubra. Dan yang paling penting sekali, jangan sekatkan bunyi dia lah. Fasad. Bunyi selalu kita istilahkan kata bunyi hamzah kan. Sebenarnya bukanlah bunyi hamzah yang tulen tu. Cuma nak menampakkan bunyi yang tertahan tu. Fasad. Belakang tu. Fasad. Lepaskan. La yuhibbul fasad. Okey. Qalqalah kubra. Maaf Ustaz, apa erti iltiqa' sakinain? Iltiqa' ni maksudnya pertemuan. Sakinain. Sakinain ni maksudnya 2 sukun. 2 sukun. Kalau sakin 1 sukun. Sakinain 2 sukun. Boleh? Siapa yang tanya tadi? Makcik Ros. Dah ada jawapan dah. Pantas. Terima kasih sahabat-sahabat yang membantu jawab. Okey, iltiqa' sakinain, pertemuan 2 sukun lah. Wallahu la yuhibbul fasad. Okey, fasad. Kita baca sama-sama. Wallah, 1, 2, mula. Wallahu la yuhibbul fasad. Okey, boleh. Jadi selesailah bacaan kita pagi ni tuan-puan. Sebelum kita akhiri live, saya nak minta untuk jangan keluar lagi, kita baca dulu sama-sama. Dan sebelum saya terlupa tuan-puan, insya-Allah petang ni kita akan bersua kembali untuk baiki slot petang kita, baiki surah pilihan. So petang ni pada sahabat-sahabat yang sedang menonton ni yang free pada petang ini boleh bersama jam 3 petang untuk kita membacakan sama-sama surah Al-Mulk, dan kita akan terus masuk pada bedah untuk 2 ayat lah. Ini kita akan sambung. Okey, kita akan sambung lagi ayat berikutnya. Dan esok petang insya-Allah kita akan ada live, tapi bukan bersama saya, bersama sahabat saya Encik Irfan, saudara Irfan dari Izi Ngaji juga. InsyaAllah akan bersama dengan anda pada esok petang, dan beliau akan kongsikan bagaimana persediaan kita untuk menyambut Ramadan. Dan ini adalah part yang kedua lah. Semalam sebenarnya ada juga live, cuma semalam tak ramai, ada dalam 20 lebih tak salah saya. Mungkin sebab tak diwar-warkan secara official lah. Jadi kali ni saya nak bagi tahu tuan-puan yang sedang menonton ni, esok jangan terlepas untuk bersama. Okey, untuk bersama-sama esok petang untuk kita sama-sama mendengar persediaan untuk kita menghadapi bulan Ramadan yang bakal menjelang tidak lama lagi tuan-puan. InsyaAllah mudah-mudahan dengan sedikit pengesian yang dikongsikan kita dapat ambil. Ingat, tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Kan, mudah-mudahan adalah ilmu yang kita boleh dapat, yang boleh kita terapkan dalam kehidupan kita ketika menyambut Ramadan yang akan datang tidak lama lagi ni. Bukanlah bila kita kata nak dengar tu fokusnya pada Ramadan saja, tidak. Dia secara tak langsung sekaligus membawa kepada kehidupan harian kita yang lain lah, selain daripada bulan Ramadan juga. Okey, jadi insyaAllah jangan lepaskan peluang sama-sama kita bersama esok pada jam 3 petang. Hari Khamis esok jam 3 petang. Apa tajuk dia? Persediaan menghadapi Ramadan Al-Mubarak. Okey,
part yang kedua insyaAllah. Baik. Dan petang ni jangan lupa untuk baiki surah pilihan lah bersama saya insyaAllah petang ni jam 3 petang. Itu sahaja setakat ini. Dan yang mereka nak dapatkan Ramadan Planner, boleh tekan link di atas. Okay, saya ada letakkan Ramadan Planner khas daripada Easy Ngaji. Okay, boleh tekan link di atas, saya ada sediakan. Itu sahaja. Jom kita mulakan bacaan kita sebagai penutup untuk pagi ini insyaAllah. Ayat 205 surah Al-Baqarah. Tarik nafas. Okay, kita akan baca 2 kali. Yang pertama kita akan baca tempo perlahan. Yang kedua kita akan baca dengan tempo yang agak laju sedikit. Sedia semua, tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الفساد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Semalam tu untuk khusus yang jual Ramadan. Tak. Open. Okay, untuk live semalam dan esok ni open so kita sama-sama boleh tengok. Boleh tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Okay, kita sekali lagi kita baca laju sikit. Sikit je lah, tak ada laju sangat. Okay, sikit je. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Baik, alhamdulillah. Selesai dah bacaan kita pada pagi ini. Jadi alhamdulillah selesai dah tuan-tuan dan puan. Terima kasih kepada semua kerana sudi bersama saya daripada awal sehinggalah selesai. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah mudah-mudahan Allah yang mampu memberi balasan kepada usaha tuan-puan, usaha yang tuan-puan lakukan sekarang ni. Ganjaran besarnya ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan secara tak langsung tuan-puan akan dapat kemanisannya itu nantilah. Kalau bukan sekarang, mungkin insyaAllah one day kita tahu. Doa banyak-banyak. Moga-moga Allah memberikan kelancaran kepada kita, memberikan peluang dan ruang kepada kita sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita dapat menguasai ataupun kita dapat mencapai segala apa yang kita hajatkan, iaitu tak lain tak bukan untuk kita mendapatkan kelancaran dalam melafazkan kalam Allah yang sangat-sangat mulia ini, iaitu Al-Quranul Karim. Mukjizat yang terbesar khusus buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hudal linnas, petunjuk kepada manusia kita ni lah. Okey, kita nak masuk Ramadan ni. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Syahrul Ramadan allazi, pada bulan Ramadan lah, unzila fihi al-Quran, turunnya Quran pada bulan tersebut, bulan Ramadan ini. Kan? Tujuannya apa? Sebagai hudan linnas, petunjuk kepada manusia, yang mana menceritakan tentang segala perihal kebaikan dan keburukan, untuk kita belajar, untuk mengambil ibrah, pengajaran dan pengalaman dalam kita menguruskan kehidupan kita ni. So berdasarkan inilah sumber yang utama ini, iaitu Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita semua. Okey.
kita dapat hayati dengan baik bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ini mulia kerana disebabkan bulan tersebut turunnya Quran. Itu je. Jadi itu sahaja. Minta maaf sekali lagi tuan-tuan dan puan, andai ada percakapan saya yang kurang enak di telinga tuan-puan, saya mohon maaf, hujung rambut, hujung kaki. Kita jumpa lagi insyaAllah pada petang ini dan esok bersama saudara Irfan untuk kita punya slot persediaan menghadapi Ramadan Al-Karim. Okey, kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Jumpa lagi tuan-puan, jangan lupa hashtag kita. Apa dia? Santai tapi sampai, nak? Santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. InsyaAllah jangan lupa ucapkan terima kasih tuan-puan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi peluang kepada kita hingga hari ini. Okey, jangan lupa tuliskan di ruang komen terima kasih Allah. Okey, saya undur diri dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja
Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya.